Rata-rata rakyat Malaysia melafazkan rasa lega kerana kini kita ada orang kata stabiliti apabila Perdana Menteri ke-9 telah pun ditabalkan. Tapi antara permintaan-permintaannya adalah memperkasakan NGO yang bertumpus lumbus bekerjasama dengan kerajaan untuk membasmi wabak COVID-19. Jadi mungkin ada pertanyaan di sana dan juga soal ekonomi dan juga kesihatan. Dan rata-rata kebanyakan yang memberi feedback, mereka utamakan ekonomi dari kesihatan. Perasan tak? Betul, saya perasan juga. Itulah antara yang harus diberikan perhatianlah kepada kerajaan baru untuk sekarang ini. Ataupun kita nak bawakan lembaran baharu negara. Okey, betul bercakap tentang lembaran baharu negara ini, saya rasa betul pada hari ini juga kita rasa macam sesuai lah kita bincangkan tajuk ini bersama dengan individu ini. Kita terus sahaja bersama dengan Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengerusi Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Baik Prof, seperti mana yang kami katakan di awalnya tadi dan saya pasti ramai dah tahu pendekatan terbaru PM yang baru, PM yang ke-9 ini. Brother. Ya, brother. Berkaitan dengan pendekatan keharmonian dalam keluarga lah. Kan kita bawakan pada hari ini adalah keluarga Malaysia. Jadi bagi pandangan Prof sendiri kan, bagaimana Prof melihat kefahaman dan juga pemahaman Prof tentang keluarga Malaysia ini? Silakan Prof. Kalau kita lihat dalam sesuatu masyarakat itu dia ada 3 komponen, iaitu individu, keluarga dan komuniti. Jadi saya tertarik kerana OYB Perdana Menteri memilih keluarga fokus. Kerana dalam sistem demokrasi yang selalu diberikan kuasa itu ialah individu untuk mengundi dan memenuhi tuntutan komuniti. Tak pernah kita menuntut keluarga mengundi. Jadi dalam konteks ini perkataan atau konsep keluarga itu amat tepat untuk menggambarkan apa yang kita telah hampir lupakan. Sedangkan kita tahu semua masalah sosial ni mesti ada kait-mengait dan punca dengan keluarga. Satu aspek lagi ialah konsep keluarga ini juga menjelmakan tak semua dalam keluarga itu setuju dalam banyak hal. Kerana kelompok-kelompok keluarga ni ada juga kepentingan yang berbeza. Jadi keluarga ini saya gantikan dengan perkataan inklusif. Ya. Inclusiveness. Bagus. Rangkuman. Itulah makna yang digunakan oleh Perdana Menteri kita. Kalau kita bercerita tentang inklusif yang Prof sarankan ya, saya nak mencungkil lagi 2 pengisian daripada perutusan semalam tentang perkasakan strategi dan juga strategi rentas kerajaan. Jadi menangani COVID-19 dengan meneruskan usaha dan strategi kerajaan sebelum ini melalui pemerkasaan strategik dan rentas kerajaan, iaitu agensi kerajaan dan pihak swasta bekerja bersama-sama, dan juga berita bahawa kita mendapat peruntukan 6 juta vaksin. 6 juta untuk membeli vaksin. Minta maaf. Jadi pandangan Profesor tentang strategi ini? Ini strategi memang sudah pun dilaksanakan, cuma nak diperkasakan. Itu yang diperlukan ya. Kerana kita tahu misalnya di Labuan herd immunity itu telah dicapai. Jadi maknanya kita telah berusaha ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri terlibat sama dalam menjayakan itu. Jadi apa yang dia sebut pada kita ini perkara yang dia dah tahu semasak-masaknya dan dia tahu apa yang terlibat. Jadi yang terlibat ni 3 sebenarnya, iaitu kerajaan, swasta dan komuniti. Dia tak boleh 2 kerajaan dan swasta saja. Dia mesti ada komuniti. Kerana komuniti inilah yang kita nak pelihara dan perkasakan. Alhamdulillah. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat ya. Betul. Ya. Prof, yang jadi tumpuan semalam juga dari segi ekonomi, iaitu ada 2 subjektif ataupun 2 objektif sebenarnya, antaranya adalah kesejahteraan rakyat dengan kuasa membeli dan juga seperti mana yang Prof katakan tadi juga sektor swasta ni sebagai pemacu ekonomi, dan kita harus memberikan fokus juga kepada rakyat yang hilang pekerjaan, tentang PKS, industri dan pelajaran domestik, dan juga strategi jangka pendek ni kan. Dan saya percaya ramai juga yang ingin tahu tentang perkara-perkara ini, dan ini antara kedua-dua fokus yang telah pun diberikan perhatian. Dan kalau kita lihat juga kita nak tahu dari segi kabinetnya lah. Sebab ini merupakan aspirasi. Anda tanya. Kita tanya juga bentuk kabinet PM yang ke-9 ini pada pandangan Prof sendiri, dan adakah beliau akan mengekalkan konsep kluster yang diperkenalkan daripada PM sebelum ini kembali menjadi kepada carta komersial, Prof? Okey. Pertamanya saya nak jawab kritikan ramai orang mengatakan janganlah kita buat kabinet yang terlalu besar ya.
bloated kabinet. Sebenarnya mereka ni tak baca buku. Kalau dia tengok Dr. Mahathir dulu, 44 orang menteri. Timbalan Menteri belum masuk lagi. Abdullah Badawi 45 menteri. Ya. Jadi pada saya kadang-kadang mereka ni buat komen dia tak tahu sejarah kita kan. Jadi sebenarnya kan bukan saiz itu yang penting. Ya. Yang pentingnya apakah kita memenuhi, katakan tadi, strategi apa? Memperkasakan strategi kesihatan dan ekonomi. Jadi soalnya sekarang bagaimana kesihatan ekonomi kita dan bagaimana ekonomi dan kesihatannya. Ini maksud saya itu ialah dua-duanya ada masalah dan harus kita tangani sekaligus. Tak boleh kita kata ekonomi saja, kemudian kesihatan saja. Kita langkah kita mesti serentak dan sederap. Jadi pada saya memang benarlah. Yang pasti ada juga pandang yang mengatakan sukar juga nak memastikan ini. Adakah kita nak mengikut landasan vertikal ataupun menegak, iaitu T20, M40, B40. Jadi yang mana ni yang kita nak perhatian. Jadi bila sampai ke peringkat yang detail atau terperinci itu, inilah dia kerja orang Economic Planning Unit dan juga badan-badan ekonomi di peringkat negeri dan juga bersama dengan pihak swasta. Pihak swasta ni dia nak 3 je. Pekerja yang sihat, hospital tak penuh, yang kita boleh melabur modal dengan mudah dan melaksanakan pemasaran. Jadi apa yang Prof sarankan untuk membahagikan strategi untuk T20, M40 dan juga B40 ya. Untuk kami di sini kami sarankan bahawa setiap segmen tu penting tapi mempunyai fungsi yang berbeza. Betul. Dan cara untuk kita menangani masalah-masalah mereka pun berbeza. Tapi apa yang sedang berlega di hati dan juga minda rakyat bahawa masa ni kalau kita cerita tentang kabinet yang bakal diwawarkan, di media sosial kita dah nampak 3-4 list dah yang berbeza setakat ni. Jadi untuk kesenangan hati rakyat di sana, mana yang patut datang dulu? Kita bersidang pada 7 hari bulan September, Parlimen ya, bersidang pada 7 hari bulan September. Dan saranan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri yang ke-9 harus diberi keabsahan undi sokongan di Parlimen. Jadi haruskah Perdana Menteri yang ke-9 set up kabinet dulu baru ke Parlimen untuk menerima keabsahan ataupun sebaliknya? Bagaimana Prof? Okey. Perkataan yang pertama kita harus jelas ialah Perdana Menteri ni dah absah, dah angkat sumpah. Dah angkat sumpah, yes. Tapi di Parlimen itu bukan diabsahkan lagi, diperkokohkan. Dia dah absah. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu ni nak jaga juga. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Jadi Prof. berapa kali nak absah, nak apa tu, berapa kali nak akad nikah. Ini kita kena fikirlah. Tapi sebenarnya elok kalau ada kabinet itu sudah dibariskan dan tak semestinya semua. Saya ingat lagi Dr. Tun Mahathir hanya 5 orang saja kabinet utama dia. Lepas tu dia lantik 5 orang lagi. Jadi itu pun adalah satu pendekatan supaya untuk selalunya parti-parti yang menganggotai kelompok itu atau coalition itu, ketua-ketuanya dulu yang dia akan dijadikan menteri-menteri kanan itu. Ini yang penting. Harapan rakyat di sini adalah 3 portfolio utama, iaitu kesihatan, ekonomi dan juga pendidikan. Inilah 3 portfolio yang harus diberi perhatian sangat-sangat. Betul tak Fad? Betul, saya setuju. Dan untuk kita tak bagi lagi kecelaruan politik yang ada dekat negara kita ini, PM katakan semalam, PM yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa ada konsep kebersamaan. Maksudnya konsep kebersamaan ini adalah memberi ruang dan juga peluang kepada ahli parlimen pembangkang untuk mencetuskan pelbagai idea dalam masa sama juga untuk menangani COVID-19 ini. Buat pertama kali pertama kali kan. Jadi pandangan Prof lah kan, mewujudkan sebenarnya kebersamaan ini daripada ahli pembangkang untuk mereka ini masuk dalam MPN kan, untuk memperkasa ekonomi, pemulihan ekonomi dan sebagainya, dan juga mereka ini juga boleh dimasukkan sebagai jawatan kuasa khas menangani COVID-19 ini. Pandangan Prof tentang perkara ini. Penglibatan pihak pembangkang sukarlah nak tiba-tiba langsung terlibat jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri Pertahanan. Saya rasa ini tak akan berlaku. Saya tak dengar pun berlaku tempat lain kecuali Jokowi dengan Menteri Pertahanannya di Indonesia. Yang penting sekali ialah membuka pintu. Ni Tan Sri Mahathir dah buka pintu ni tapi ditutup dan tidak diterima. Jadi sekarang ini apakah
pembangkang yang sama sanggup menerima bila dibuka pintu. Dan saya nampak Datuk Seri Ismail hanya membuka 2 pintu je. Mengenai berkait dengan perancangan pemulihan kita dan juga mengenai perubatan COVID ya. Jadi pada saya mungkin inilah langkah pertama untuk berjinak-jinak di antara dua pasukan yang berbeza. Yang berlawanan 2 pasukan bola tapi nak jadi member. Macam mana tu? Itulah dia. Itu yang memeningkan kita, Prof. Gol mana? Jadi di sini buat pertama kalinya Perdana Menteri ke-9 memberikan ruang untuk pembangkang untuk orang kata menggambling tenaga bersama-sama melawan wabak COVID-19. Tapi ada juga yang mungkin sanksi dengan bagaimana pendekatan ini bakal berlaku. Kalau dikatakan Majlis Pemulihan Negara mengeluarkan rangka untuk memulihkan wabak COVID-19, tapi disanggah pula oleh Kabinet. Jadi mungkin perkara-perkara ini, adakah ia akan menjadi orang kata lame duck ataupun tiada kuasa, hanya nama setakat nama saja? Kenapa, Prof? Tadi saudara sebut ada 3 perkara penting di Malaysia itu, iaitu kesihatan, ekonomi dan pendidikan. Yes. Tapi yang mengikat semua ini ialah perpaduan. Jadi itu sebab jangan lupa Kementerian Perpaduan. Kerana mereka itulah yang membolehkan jambatan-jambatan itu dibina. Jadi kadang-kadang kita lupa. Tapi pada saya, ini semua tidak boleh dilihat secara berasingan. Dia mesti saling sulam menyulami, ikat dan terikat. Dan yang mengikatkan itu ialah usaha-usaha perpaduan sama ada di peringkat negara, di peringkat negeri atau di peringkat daerah. Saudara-saudara pernah dengar rukun tetangga kan? Jadi ni ada 8,000 kelompok rukun tetangga ni seluruh negara, kawasan rukun tetangga. Jadi kita tak pernah gemblengkan ini untuk hal-hal seperti yang kita sebut hari ini. Betul. Jadi rasa saya rugi juga kita belanja banyak tu. Tapi InsyaAllah saranan Perdana Menteri ke-9 juga adalah untuk menggamblingkan penjawat awam sebagai tulang belakang. Jadi insyaAllah idea-idea yang disarankan oleh Profesor ini akan dibawa, akan dibincang dan orang kata diimplementasikan buat rakyat Malaysia. InsyaAllah. Betul. Prof, yang terakhir sekali mungkin kita nak cakap tentang membulat tekad bekerja bersama rakyat. Itu kata-kata yang bagus juga tu kan untuk kita berikan pada hari ini. Okey, pandangan Prof tentang perkara ini. Silakan Prof. Saya rasa penjawat awam kita luar biasa peranan dan sumbangan mereka. 3 kali beralih kerajaan tidak ada masalah kerana mereka sanggup menyambut segala perubahan dan walau hari ini tak ada kementerian pengangkutan jalan, Jabatan Pengangkutan Jalan ada. Jadi hari ini kita tak ada menteri keselamatan dalam negeri, polis tetap bekerja, askar tetap bekerja. Jadi artinya keistimewaan Malaysia ni orang tak pernah nampak. Orang nampak hanya parti politik. Pada saya, pengulas-pengulas ni pun tak ada juga. Kita kena tengok sumbangan penjawat awam yang setia seperti juga angkat sumpah dengan Perdana Menteri tadi. Tapi tak semua yang pakai. Tapi kadang-kadang kita rasa sumbangan mereka tu terus penting. Jadi, ni cikgu sekolah ni takkan kita kata tak penting. Orang ingat frontliner. Saya kata guru sekolah frontliner juga kata saya. Dalam pengertian umum frontliner kan. Jadi pada saya yang penjawat awam ni saya tak pernah ragukan kemampuan dan juga keinginan mereka bekerja, sanggup berkorban. Bayangkan kita selalu sebut frontliner dalam kesihatan tu kerana mereka terus berdepan dengan COVID. Tidak ada pilihan lain ya. Orang sakit tu dengan COVID dia terpaksa berdepan. Tapi dalam konteks lain kita juga berdepan dengan kesengsaraan ekonomi, kesukaran. Saya tahu ibu bapa dia dah tak boleh dah, tak ingat lagi matematik tu, dah kena ngajar anak dia. So ini semua cabaran baru yang tak pernah terfikir oleh kita. Membulatkan tekad memperkasakan rakyat bersama-sama dengan penjawat awam sebagai tulang belakang. Itulah dia strategi yang diutarakan. Profesor, terima kasih banyak-banyak di atas komen-komen dan juga buah fikiran Profesor yang dikongsikan dengan penonton-penonton kita hari ini. InsyaAllah ada pencerahan sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Okey. Stay safe, stay safe. Salam. Itu Itu ada. Okey. Macam apa yang Datuk Seri Ismail katakan semalam lah kan. Kita ni sebagai salah satu daripada keluarga, bayangkan kalau sistem tubuh badan tu, kalau satu anggota tu tak ada. Betul. Maksudnya tak lengkap lah kan kita ni. Kita gambling tenaga bersama-sama untuk menjayakan keluarga Malaysia, insya-Allah.